Cik Nurul Alia Maisara, anda terpilih pada petang ini. Aha. Okey, Cik Alia, sebagai ketua kelas, hari ini saya pilih ketua kelas daripada kaum hawa. Sebagai ketua kelas, okey, kamu kena bagi tahu dengan kami apa yang kita dah belajar setakat minggu lepas. Cepat. Saya nak double check dengan Cik Alia Maisara, kita dah stop dekat mana minggu lepas. Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Tengok tu. Baru nak cari. Okey, dah habis dah. Apa yang kita habis? Okey, kita dah habis pasal kesan apa? Okey, bab 5. Okey, di mana kita dah habis sampai ke latihan. Betul ke tak betul? Okey, Cik Nazrul, ingat ke tak ingat Cik Nazrul? Sabar je lah tahu Nazrul. Ingat ke tak ingat? Macam yang selalu cikgu fizik saya tau Cik Nazrul. Kan saya pernah cerita dengan kamu kan, cikgu fizik saya dia cakap apa tau? Bila saya macam kamu lah Nazrul. Bila cikgu fizik saya tanya soalan, okey, jadi dia pun tanya soalan, lepas tu saya pun Mr. Go, saya ingat nama dia sampai sekarang Okey, Mr. Go, dia pun panggil saya Syahiran. Okey, jawab soalan ni. Saya pun macam kamu Nazrul, sengih. Kamu tahu tak dia jawab apa? Syahiran, okey, senyuman tiada markah. Jadi ingat tu, dia cakap senyuman tiada markah. Okey, jadi saya dapat berita, okey, wife dia baru meninggal. Wife dia pun mengajar di sekolah saya yang sama jugalah Okey, so itulah dia. Guru yang baik kita always ingat, betul tak? Okey, so seterusnya. Okey, jadi kita teruskan. Cik Aina Adriana, kita ready tak nak masuk bab 6? So kita nak mulakan bab 6 Betul Okey, jadi Cik Adriana, okey, apa yang kita tengok, apa benda yang atas kepala Adriana tu? Mortarboard. Cool, bagus. Itu yang saya tengok, apa benda tu. Okey, lepas tu ada gambar kuih pula dekat belakang tu. Saya tengah lapar ni, kamu jangan letak apa-apa gambar-gambar makanan, boleh tak Okey, jadi kita nak start dengan bab 6 kan? Betul Okey, betul. Cik Alia, betul. Double check. Cik Aina Adriana, betul. Okey, jom kita mulakan bab 6. Excited ke tak excited ni nak belajar bab 6? Excited ke tak excited? Okey, jadi apa yang kita nak bincangkan dekat dalam bab 6 sangat-sangat menarik. Okey, di mana kita nak bincangkan pasal apa yang kita panggil sebagai bab 6, kita nak bincangkan pasal apa yang dikenali sebagai ancaman komunis. Okey, di mana kita nak bincangkan pasal ancaman komunis dan juga pengisytiharan apa yang dipanggil sebagai darurat. Jadi ini yang saya saya pasti semua orang berminat nak tahu kan. Alright. Okey, jadi sebelum kita teruskan, saya nak kamu fahamkan dulu okey, mana benda dan juga perkara yang paling penting kamu nak kena faham apa benda. Okey, jadi kita lihat dekat sini Cik Nazrul. Saya nak kamu buang daripada kamu punya batu jemala ni. Kalau orang kita kan dekat Malaysia terutamanya, saya rasa kat dunia pun sama jugalah. Bila sebut dia perkataan komunis, dia mesti perkara pertama yang ada dan juga terlintas dalam fikiran dia, komunis mesti pakai baju apa, mesti pakai baju celoring, lepas tu mesti bawa apa, AK-47, lepas tu kerja dia tembak orang jahat. Betul ke tak betul? Majoriti kita akan fikir macam tu. Tapi sebenarnya, nombor satu, kita kena fahamkan dulu apa itu komunis. Komunis ni merupakan satu ideologi, satu fahaman. Maksudnya ideologi ataupun fahaman, maksudnya kepercayaan seseorang tu. Jadi kalau dia, katakanlah kita cakap, kamu ni macam komunis lah. Contohnya kan, ada kawan-kawan kita mengusik ke kan, dia cakap, Alia perangai kau macam komunis tu. Kawan cakap macam tu. Apa yang mungkin kawan kamu boleh imply? Maksudnya apa? Jadi katakanlah Cik Alia ni, kamu jadi ibu satu hari nanti. Kamu jadi mak, lepas tu anak kamu cakap, ibu ni, ibu ke mama ke mami? Panggil, anak kamu panggil kamu mama. Very good. Amboi dah ada plan lah. Jadi dia orang pun cakap, Mama Alia, mama kami nak buat ni, kami nak buat tu. Sekali kamu nak garang ni, kamu cakap apa? Tak boleh. Semua benda tak boleh. Itu yang anak kamu menggelarkan kamu, mama ni memerintah macam komunis. Faham? Jadi apa maksud dia? Jadi itu yang kita lihat, yang komunis, kalau mama Alia dianggap sebagai komunis, maksudnya mungkin anak dia cakap apa? Pemerintahan yang kuku besi. Faham tak? Maksudnya tak boleh bagi pendapat langsung. Bagi pendapat dia kena tolak tepi. Right, itu contoh komunis. Lepas tu kemudiannya mungkin pula, alright. Jadi mungkin ada anak-anak yang dia perlukan duit lebih, tapi ada yang tak perlukan duit lebih, tapi dia bagi semua sama je. Jadi itu yang kita boleh juga amak dia, dianggap sebagai apa? Komunis. Faham tak? Jadi itu yang kita kena tahu. Komunis ni merupakan satu fahaman. Dan juga kemudiannya perkataan kedua untuk hari ni, darurat. Mana dekat dalam darurat saya nak kamu buang jauh-jauh Cik Sharifah Dana. Cik Sharifah, boleh tak saya panggil kamu Sherry pendek sikit boleh so Sherry. Jadi Sherry, kamu kena faham yang darurat yang kamu tengok yang duduk viral sekarang ni dekat Malaysia, yang pengisytiharan darurat tu totally different from darurat yang berlaku pada waktu ni. Tak sama. Jadi dia yang kita lihat, darurat yang pada waktu ni dia merujuk pada darurat yang ini. Jadi yang berlaku antara tahun 1948 sampai ke tahun 1960. Jadi darurat in English kita panggil waktu tu sebagai the Malayan Emergency. Dia tak panggil war, dia panggil emergency. Kena faham kan? Jadi kalau nak Google dia tak tebal sangatlah. Jadi ilmu yang baik semuanya buku tebal-tebal. So bawa-bawa lah baca, menarik. Jadi bila kita lihat darurat ni, dia merujuk kepada apa? British dia declare darurat sepanjang 12 tahun tu, dia cakap darurat. Jadi saya pun buatlah kajian sebelum kita mula di mana saya pun buat kajian. Bila saya buat kajian, rupanya ada reason British gunakan perkataan darurat. Pasal darurat ni British declare pada 1948, pada 6 Jun tahun 1948. Rupa-rupanya dia tak gunakan the Malayan War against communists. Kamu perasan tak? Dia tak gunakan perkataan the Malayan War. Dia gunakan the Malayan Emergency. Rupa-rupanya ideologi ni komunis ideologi lah. Rupa-rupanya British dia gunakan perkataan emergency untuk
untuk membolehkan syarikat-syarikat British claim insurance rupanya. Saya ulang sekali lagi, dia gunakan perkataan darurat untuk membolehkan syarikat-syarikat British dekat Malaya claim insurance. Maksudnya kalau Komunis rosakkan landasan kereta api kan British punya kan. Lepas tu kemudian rosakkan ladang getah, siapa punya? British punya. Sandar B. Guthrie. Jadi bukan Komunis claim Cik Amalia. Maksudnya syarikat British tu boleh claim kalau darurat. Tapi kalau war tak boleh. Kamu boleh ikut apa yang saya sampaikan. Maksudnya contohnya Cik Alia, Mama Alia sekali lagi. Jadi Mama Alia dia ada sebuah kenderaan, kamu beli insurans. Pernah dengar insurans kan? Okey. Jadi bila beli insurans, kamu cuba baca dokumen insurans tu ataupun kejap lagi dekat rumah ada dokumen insurans ayah. Kamu baca, dalam tu dia tak akan lindungi act of war. Faham tak? Maksud insurans takkan dibayar kalau waktu perang. Katakanlah kereta kamu dekat Malaysia ni, tiba-tiba kamu jalan bawa kereta kan. Lepas tu boom, kena tembak waktu kita tengah perang. Kamu tak boleh claim insurance. Faham tak? Jadi British gunakan perkataan apa? Emergency. Kurang asam punya British. Yes. Sebab bila emergency, kamu boleh claim insurance. Kamu tengok dia tak kisah pun kita punya nyawa. Dia kisahkan pasal dia punya apa? Duit dan juga investment dia dekat sini. Nampak? British. Dia punya kejahatan dia apa? Tak nampak. Very subtle. Okay, next. Jadi, bila kita dah faham dua perkataan tu, maka kita nak tengok dekat 6.1. Okay, di mana kita lihat dekat dalam 6.1. Okay, jadi saya nak ingatkan pada siapa yang tak boleh nak download dekat apps. Okay, dalam grup Telegram saya dah letakkan, saya masukkan juga ada notes tu. Okay, jadi ambil boleh ambil. Katakanlah tak sempat nak download dekat app, sila tengok dekat Telegram group. Ada juga. Okay, jadi dekat dalam 6.1, kamu kena fahamkan pasal apa? Oh, tadi ada yang tanya, dia claim dengan siapa, Cik Patricia? Claim dengan syarikat insurans lah. Faham tak? Patricia beli insurance. Okay, Patricia beli insurance contohnya dengan Kurnia Insurance. Okay, jadi bila kenderaan kamu accident, jadi kamu claim dengan siapa? Kurnia Insurance lah untuk kemalangan tu. Jadi dia nak gunakan untuk claim kepada syarikat insurance. Okay, next. Jadi dekat dalam 6.1 kita nak kena bincangkan dia punya basic ya. Okay, jadi kita nak tengok pasal apa yang kita panggil sebagai kemasukan pengaruh komunis ke negara kita. Jadi bila kita nak tengok dan juga okay, apa yang dipanggil sebagai pengaruh komunis ni, kita kena fahamkan dia punya cerita dia. Macam mana lah mereka ni boleh masuk ke negara kita. Alright, jadi kita lihat yang dia sebenarnya ada dua. Alright, jadi kemasukan pengaruh komunis ni dia datang daripada dua negara. Nombor satu yang datangnya dari mana? China. Okey, nombor satu ada yang datang dari China. Lepas tu kemudiannya yang kedua kita ada pula pengaruh komunis yang datangnya dari mana? Indonesia. Alright, jadi ini soalan antara soalan SPM dan juga exam yang apa popular. Bukan Rusia ke komunis. Okey, Cik Amir, very good question. Okey, kamu kena faham yang China merupakan negara komunis, Rusia pun negara komunis. Tapi dia punya fahaman komunis dia mazhab lain sikit. Saya ulang sekali lagi. Okey, Rusia komunis, China komunis. Tapi mazhab dia lain sikit. Mazhab Rusia lain, mazhab China lain. Ya, macam tu ya. Dia ada mazhab dia pula. Boleh faham ya? Pada siapa yang tak tahu mazhab ni maksudnya dia aliran. Dia ada aliran yang berbeza. Alright, dapat jadi yang mazhab ataupun aliran komunis yang mempengaruhi kita dekat Asia Tenggara bukan komunis Rusia. Kebanyakannya datang daripada komunis apa? China. Sebab mungkinlah pemahaman dan pemikiran tu lebih sesuai dengan kita orang apa? Asia. Okey, mazhab mana yang lagi ganas? Dua-dua sama je. Okey, Korea Utara komunis ya. Di mana Korea Utara dia punya komunisme dia ikut mazhab daripada mana? China. Alright. Indon komunis. Ya, Syaza. Indon dia bukan negara atau komunis. Maksudnya dia ni merupakan apa? Sebuah negara yang pada waktu tu parti komunis tidak diharamkan. Faham ya? Jadi dia dua-dua ada pengaruh komunis. Okey, tapi asal semua datang dari mana? Rusia. Tapi kemudiannya mazhab dia berpecah lah. Okey, next. Jadi yang kita tengok dia ideologi komunis mula-mula masuk ke kawasan kita daripada China ni, dia mula tahun 1920-an. Okey, saya nak ingatkan kamu dia 20 berapa 20 berapa tak penting, yang penting 20-an. Okey, cuba kaitkan Cik Raudatul. Cik Raudatul boleh tak cuba, salah pun tak apa. Okey, jadi 1920-an, kamu ingat tak tahun-tahun yang waktu gila? Ingat tak kita dah pernah belajar? Sebelum 1920, kita berlakunya satu peristiwa besar dalam dunia. World War I. Very good. Jadi, China 1920-an, jadi dia punya pengaruh komunis tu mula masuk ke negara kita right after the First World War. Jadi maksudnya tahun 1920-an, maksudnya dia masuk. Okey, jadi pasal apa kita guna 20-an? Pasal dia ada yang tahun 22 ada masuk, tahun 24 ada masuk, faham ya? Jadi secara spesifiknya
1924. Maksudnya masuk World War, Cik Amelia, no. Selepas World War. Maksudnya selepas Perang Dunia yang Pertama. Perang Dunia Pertama habis tahun 1918. Jadi dia punya pengaruh tu masuk Mao Zedong, penguasa komunis Cina. Ya, Cik Aris. Okey, jadi lepas Perang Dunia Pertama, jadi barulah China punya komunisme masuk ke negara kita. Alright, boleh ya? Okey, jadi bila kita dah tengok yang tu, maka dia yang pertama masuk. Okey, di mana yang pertama masuk pada waktu tu kita ada sebuah parti yang dipanggil sebagai KMT. Ingat. Okey, di mana dia ada satu parti yang dipanggil sebagai KMT, di mana KMT ini perkataan ataupun kependekan untuk apa? Parti yang kita kenali sebagai Parti Kuomintang. Alright, Parti Kuomintang ni maksudnya komunis lah. Alright, okey, jadi Parti Kuomintang ni pun dia masuk tahun 1924, jadi dia mula sebarkan pengaruh komunis. Dia buka cawangan. Jadi antaranya kalau kita tengok dia buka dekat mana? Dekat Muar, lepas tu dia buka pula cawangan dekat Seremban, lepas tu dia buka pula cawangan dekat KL, dia buka cawangan dekat JB. Jadi kamu perasan tak, dia pilih semua bandar-bandar besar, dia buka cawangan. Alright. Jadi mungkin ada pula dekat cawangan apa? Alright, kamu bayangkan macam okey, dekat area rumah kamu ada tak pejabat Parti PAS, pejabat Parti Keadilan, pejabat Parti UMNO, ada tak? Imagine macam tu. Maksudnya Parti Kuomintang ni pergi dekat rumah Cik Sherry, okey, dia pergi buka satu cawangan. Jadi orang-orang pun pergilah ke sana. Okey, jadi boleh ke saya nak mendaftar jadi ahli? Boleh. Dia buka keahlian. Faham tak? Jadi tempat-tempat yang penting-penting yang penduduk ramai. Dia pergi masuk, lepas tu kemudian kalau kamu belajarkan cara dia secara detail, sangat halus cara dia masuk. Okey, itu yang kemudiannya. Okey, dia ada pula satu lagi. Dia ada satu KMT, satu lagi pertubuhan dia panggil sebagai Main School. Jadi dia punya nama dia merupakan Main School, di mana yang Main School ni dia bawah apa yang kita panggil sebagai PKC. PKC ini Parti Komunis Cina. Jadi ada beberapa parti yang menyebarkan ideologi komunis dekat negara kita ni dari China, ada dua. Satu kita panggil KMT, satu lagi kita panggil PKC. Di mana PKC ini dia punya pertubuhan yang bergerak tu dia panggil sebagai apa? Main School. Jadi itu yang kemudiannya kita lihatnya, dia orang ni banyak bergerak di bawah orang-orang dan juga banyak mempengaruhi orang-orang Cina yang kita lihat merupakan Cina yang berketurunan apa? Hailam. Semua orang pernah dengar tak Mi Hailam? Pernah dengar? Okey, jadi itulah dia. Dia jadi kiranya kaum Cina yang datang dan juga berketurunan apa? Hailam. Okey, next seterusnya. Okey, jadi KMT dan juga PKC ni mungkin ada pula yang tanya, okey, mereka ni baik ke tak baik? Mereka ni rival. Maksudnya rival. Okey, rival dari segi apa? Maksudnya kedua-dua ni mereka ni bersaing. Jadi dekat Kuomintang, lepas tu kemudiannya yang Kuomintang dengan yang PKC ni bersaing. Maksudnya dua-dua parti berhaluan yang sama. Maksudnya dua-dua komunis. Tapi mereka ni bersaing dekat mana? China. Jadi bila datang kat sini pun, mereka ni bersaing juga. Maksudnya Cik Nur Batrisya, mereka ni bersaing. Kiranya macam ini parti A, yang ni parti B, dua-dua nak dapatkan sokongan daripada rakyat Malaya. Okey. Bersaing dengan ideologi yang sama? Ya. Mereka ni ideologi yang sama, tapi dia bersaing. Okey, sebab dekat China pun mereka ni tak setuju. Maksudnya, nanti saya akan tengok, saya akan terangkan apa dia punya kaitan dia. Okey, jadi bila kita dah lihat yang tu, maka mereka pun tak. Okey, mereka ni berpecah. Jadi KMT dia punya fahaman lain, PKC fahaman dia lain. Maksudnya ideologi itu sama tapi dia punya cabang dia lain. Alright, dapat Jadi itu yang menyebabkan macam PAS dengan UMNO, boleh lebih kurang macam tu lah. Okey. Jadi bila dah ada masalah ni, itu yang menyebabkan kita lihat dia punya pertubuhan antarabangsa di mana pertubuhan antarabangsa komunis dipanggil sebagai Kuomintang. Okey, Kuomintang nama pendek bagi Communist International. KMT ni Kuomintang. PKC ni Parti Komunis Cina. Baik, dapat jadi bila mereka ni asyik-asyik bersaing je. Jadi Kuomintang yang pada waktu tu dia beribu pejabat dekat Rusia. Kuomintang ni pertubuhan komunis antarabangsa. Jadi Kuomintang ni dia tak suka lah. Macam mana kamu nak sebarkan pengaruh kalau kamu sendiri pun asyik apa? Bergaduh. Jadi Kuomintang keluarkan arahan, kamu dah tak boleh bergerak sebagai Kuomintang, kamu dah tak boleh bergerak sebagai PKC. So semua orang kena bergerak sekali. Jadi mereka gabungkan tu. Jadi dia gabungkan dua-dua, dia tubuhkan sebuah parti baru yang dipanggil sebagai Parti Komunis Nanyang. Jadi dia gabungkan dua-dua ni. Jadi di bawah arahan bos lah, kiranya ibu pejabat, dia suruh gabungkan dua-dua ni, maka mereka tubuhkanlah parti yang dipanggil sebagai Parti Komunis Nanyang. Tetapi UK komunis? No, UK tak komunis. Jadi bila tubuhkan Parti Komunis Nanyang ni, masalahnya rakyat tak sokong. Rakyat Malaya tak sokong. Maksudnya dia susah, dia nak dapatkan sokongan tu susah. Di mana yang kalau dapat pun kaum Cina sahaja.
Jadi mereka ni tak nak hanya kaum Cina yang menganggotai dia punya parti. Dia nak orang-orang kaum lain pun join juga supaya lebih ramai lah. Jadi Cik Wan Norizatul, kamu tahu apa yang mereka buat? Nanyang ni, maka mereka tukar nama Parti Komunis Nanyang, dia tukarlah kepada sebuah parti yang kita kenali sampai ke hari ini sebagai PKM atau Parti Komunis Malaya. So senang je Cik Amira. Okey. Cik Siti Nur Amira, kalau kamu tengok, dia senang je. Yang datang daripada China ada dua, Kuomintang, Parti Komunis Cina. Dua-dua ni gocor. Jadi bila asyik bergocor, menyebabkan big boss, maksudnya ibu pejabat bagi arahan, gabungkan dua-dua, dia bentuk Parti Komunis Nanyang. Tapi masalahnya bila buat Parti Komunis Nanyang, tak dapat sokongan orang tempatan. Jadi dia tukar nama jadi Parti Komunis Malaya. Itu sahaja. Right. Okey, Rusia bukan komunis sekarang. Okey, sebab komunis dekat Rusia, dia tumbang pada tahun 1990. Dia tumbang pada tahun 1990. Maka berpecahlah Soviet Union, jadilah mereka sebuah negara demokrasi sampai ke hari ini. Dapat Okey, jadi bila tukar nama rakyat, nama rakyat sokong. Ya. Bila tukar nama rakyat ramai yang sokong? Ya. Okey. Jadi penting tak nama tu? Penting juga. Okey, contohnya dekat Malaysia kan. Alright. Saya pasti terutamanya yang beragama Islam kan. Okey, semua orang tahu tak apa yang kita panggil sebagai Texas chicken? Semua orang tahu tak Texas chicken? Tahu Texas chicken? Okey, kamu tahu tak dekat Malaysia je dia guna perkataan ni, dia guna nama Texas chicken. Sebenarnya nama dia yang asal dekat US, nama dia merupakan church chicken. Okey, yes, serius. Ya, serius. Kamu check sendiri. Dia sebenarnya dekat Malaysia je dia guna perkataan Texas chicken. Dekat US, church chicken. Tetapi bila masuk ke Malaysia, dia tak gunalah perkataan church. Sebab dia tahu orang Melayu Islam ni, ayam Kristian. Faham tak? Sedangkan church ni bukan gereja. Bukan church ni church chicken ayam gereja. Church chicken ni maksud dia nama orang tu. Dia punya tuan punya founder dia nama dia Mr. Church. Faham tak? Jadi penting tak nama tu? Jadi dia tukar kan bila masuk Malaysia, dia tukar kan, dia tak bolehlah guna church chicken, dia gunalah perkataan apa? Nama Texas chicken. Cuba kamu Google Texas chicken. Dia akan keluar church chicken, betul tak? Jadi itulah dia. Sebab tu Parti Komunis Nanyang ditukar kepada apa? Parti Komunis Malaya. Okey, Texas ni saya rasa tempat asal dia. Jadi Texas ni tempat asal. Sebab itulah saya nak ingatkan anda semua, anak-anak, pelajar-pelajar yang dikasihi. Okey, pastikan kita semua ni minda dan juga pemikiran kita terbuka. Saya ulang sekali lagi, pastikan minda dan juga pemikiran anda terbuka. Ilmu kena banyak. Jadi takkan benda-benda, chicken, kita orang Islam tak boleh makan tu. Chicken. Faham tak? Jadi itulah kena fahamkan. Dia kena lihat daripada segi keseluruhan konteks. Okay, next. Yang kedua. Ada soalan pasal pengaruh dari China, Cik Adriana? Tak ada Okay, Balkis Safi? Ada? Tak ada. Okay, boleh faham Senang je. Okay, lepas tu kemudiannya ada pula dari Indonesia. Okay, mana Indonesia pula? Of course, dia cuma ada satu je. Dia sama juga tahun 1920. Kita lihat ada dah 1920. Maka adanya orang-orang dari Indonesia. Pemimpin-pemimpin komunis Indonesia. Antaranya kita ambil yang glamour. Okay, di mana pemimpin-pemimpin dan juga wakil daripada PKI. Semua orang boleh agak kot PKI apa dia kan? Partai Komunis Indonesia. Alright, Partai Komunis Indonesia. Okay, Abigail, boleh? Okay, dapat Okay, jadi Partai Komunis Indonesia ni, mereka ni menghantar beberapa wakil. Antara wakil yang telah dihantar, kita ada orang seperti Tan Malaka. Yang ni semua nama glamour. Okay, mereka ni orang-orang yang glamour. Lepas tu kemudiannya kita ada Sobakat Sultan Pepatih. Okay, kita ada Sobakat. Lepas tu kemudiannya kita ada Sultan Pepatih. Ini nama orang Okay, jadi bukan nama kain ikat ke brand apa-apa ke. Okay, jadi nama-nama apa? Okay, merupakan pemimpin PKI. Mereka ni merupakan pemimpin PKI. Okey, lepas tu kemudiannya datang ke negara kita nak sebarkan fahaman apa? Komunis. Jadi mereka datang, mereka nak sebarkan fahaman komunis terhadap kita. Okey, jadi
kamu rasa, saya nak tanya kamu okey, PKI ni dia nak fokus, okey, kamu rasa PKI ni dia nak fokus dekat kaum apa? Okey, kamu rasa PKI ni dia nak fokus pada kaum apa? Melayu. Jadi nak dapatkan sokongan orang Melayu. Alright. Jadi yang ni kalau kita lihat fokus dia lebih kepada apa? Mula-mula kaum Cina. Tapi dia mula nak attract kaum-kaum lain. Sebab tu dia gunakan Parti Komunis Malaya. Cik Amanda boleh ikut? Jadi itulah dia. Alright. Main school tu apa? Main school ni bawah PKC lah. Maksudnya dia tak bergerak sebagai Parti Komunis China. Dia bergerak sebagai main school. Dan kebetulan mereka punya cara, boleh saya cerita sikit kenapa? Mungkin ada yang tanya kenapa dia gunakan nama gerakan di main school. Sebab dia sebarkan dia punya fahaman melalui school. Jadi sebab tu dia gunakan main school. Tapi bukan sekolah menengah, sekolah rendah ni. Dia buat sekolah malam. Semua orang pernah dengar tak night school? Pada zaman dulu, ramai orang yang dewasa tapi tak reti membaca. Jadi mereka ni pergi ke night school. Alright, sebab tu dia gunakan night school macam saya ajar kamu tuition, betul tak? Okey, saya ajar macam kamu tuition. Tetapi sambil katakanlah saya ajar kamu BM. Okey, saya ajar BM. Okey, Abigail. Okey, Amanda. Amira, Christina, kita nak belajar pasal sejarah negara China hari ni. Jadi kita nak buat karangan pasal negara China. Saya ajar BM. Alright? Okey, jadi dalam kita buat karangan ini, kita akan gunakan satu contoh yang sangat baik. Jadi saya bagi Abigail satu, Amanda sekeping kertas, lepas tu Nurul Ain ke satu, sila baca. Ini contoh karangan yang baik. Kamu tahu apa yang karangan cikgu tu bagi? Parti Komunis Kuomintang, Parti Komunis China merupakan parti yang terbaik dalam dunia. Parti ini sentiasa mengambil berat hal-hal ekonomi, sosial dan politik rakyat Cina. Maka wajarlah semua rakyat Cina menyertai parti ini. Ini kerana mereka sangat bagus. Kamu faham tak apa yang dia buat? Dia brainwash. Yes. Okey, dia sampaikan. Yes, dia beza. Jadi mereka ni under PKC lah. Tapi dia buat through sekolah malam. Sebab tu dekat Malaysia, kalau kamu nak mengajar apa semua, kamu kena pastikan kamu ada kelulusan, ada kebenaran, faham tak? Jadi kamu kena ada. Kau tidak nak elakkan benda macam ni lah. Tiba-tiba ajar ajaran sesat dan sebagainya. Contohnya tiba-tiba saya kan, Amanda, Abigail, Nurul Ain, bahawasanya Ayah Pin tu merupakan seorang yang sangat bagus. Kamu sepatutnya ikut Ayah Pin. Ataupun tiba-tiba saya cakap something yang faham tak? Yang related benda-benda yang macam tu. Alright, dapat Jadi itu cara dia, sebab tu dia gunakan perkataan main school. Dia gunakan nama main school. Right, patah balik. Jadi Indonesia 1920, wakil-wakil pemimpin PKI ni, Tan Malaka, Sobakai, Sultan Pepatih. Nama dia tak ramai, tapi tak perlu nak hafal semua. Saya ambil yang saya suka dengar nama dia. Yang senang saya nak hafal lah. Jadi kemudian mereka ni pergi ke mana? Mereka ni fokus dekat kawasan mana? Alright, mereka fokus dekat negeri utara. Jadi itu yang senang je. Saya ingat macam ni, saya tak hafal nama negeri. Saya fokus pada negeri-negeri utara. Boleh agak tak negeri utara Semenanjung? Kedah, Perlis, betul tak? Pulau Pinang. Jadi dia fokus dekat negeri-negeri sini. Perak Utara dan sebagainya. Right. Lepas tu kemudiannya, tahun 1927, 1927, PKI gagal ambil alih Pulau Jawa. Jadi mereka ni, untuk pengetahuan anda, Parti Komunis Indonesia tahun 1927 mereka lancarkan pemberontakan.
Maksudnya mereka angkat senjata lawan siapa? Siapa pemerintah Indonesia pada waktu tu? Cik Muhammad Arif. Okey, siapa pemerintah Indonesia tahun 1927? Belanda, Jokowi. Siapa yang jawab Jokowi tu aku sabar je lah tahu Jokowi. Jokowi. Dah apa belum lahir lagi lah. Okey. 1927 Indonesia bawah Belanda. Jadi PKI dan juga pemimpin-pemimpin ni mereka ni angkat senjata lawan Belanda, tapi menang ke kalah? Berjaya atau gagal kamu rasa? Berjaya ke gagal? Jalan ke pemberontakan ni kalah. Jadi bila kalah, kerajaan Belanda, okey, kerajaan Belanda buru tak mereka ni. Bila gagal, dia punya bos-bos ni, pemimpin-pemimpin ni mestilah dianggap penjenayah. Jadi Belanda nak pergi tangkap, dia lari ke mana? Mereka ni semua ni lari ke mana? Kamu rasa? Dari Indonesia, dari Pulau Jawa, dia lari ke sini. Boleh ikut tak? Jadi itu yang gagal apa? Gagal pemberontakan. Dekat mana nak ambil alih Pulau Jawa ni? Okey, dapat jadi itu yang kita tengok. Kemudiannya, 1926 dia punya pemberontakan sampai 1927. Faham ya? Dia tahun 26 sampai 27, dia lari datang sini start tahun 27. Betul lah. Dia mula tahun 26, lepas tu pemberontakan ni tamat tahun 1927. Right after that, mereka lari. Pulau Jawa ada apa? Cik Akilah, macam ni lah pemberontakan nak bebaskan Pulau Jawa dari Belanda. Faham tak? Jadi nak bebaskan Belanda, bebaskan Pulau Jawa dari Belanda. Itu je. Tapi gagal. Jadi larilah ke sini. Alright? Jadi bila lari ke sini, itu yang kemudiannya mereka mula buat apa? Okey, jadi PKI apa yang kita tengok, mula buka cawangan dekat tanah Melayu. Okey, jadi dia buka cawangan dekat Semenanjung Malaysia ni. Tetapi malangnya Cik Zulfa dapat sokongan ke tak dapat sokongan? Orang-orang tempatan nak tak join PKI ni tidak mendapat sambutan. Okey, so jadi kita lihat orang-orang tempatan tidak mendapat sambutan. Jadi dia tak ada sokongan lah. Okey. Jadi kalau kita lihat orang-orang tak ramai yang nak berminat, nak join dekat dalam pergerakan komunis ni lah. Alright. Okey. Jadi tak sambut-sambutan pula apa benda saya tulis ni. Alright. So tidak dapat sambutan. Right. Sorry. Okey. Dapat. Okey. So Cik Amir Aiman ada soalan setakat ni. Kenapa tiada sambutan? Very good Cik Amirza. Okey, so pengaruh kalau kamu lihat apa sifat orang Melayu? Apa sifat orang Melayu? Cik Amirza? Okey, lembut, dengki. Okey, yang dengki tu kita tolak ke tepi. Maksudnya semua kaum ada sifat tu kan. Okey, lemah lembut, hormat dengan orang tua. Come on. Siapa ketua orang Melayu secara tradisinya? Siapa ketua orang Melayu? Sultan. Betul tak? Raja. Setuju? Okey, dalam fahaman komunis, mereka tak nak sistem beraja. Mereka anti raja. Alright. Jadi kamu rasa orang-orang tempatan bila dia nak join PKI, dia cakap kamu bila join komunis, kamu tak boleh mempunyai sistem beraja. Jadi dia sokong ke tak sokong? Dia mesti tak nak sokong. Itu nombor satu. Nombor dua, kamu kena membunuh untuk capai matlamat kamu. Gunakan kekerasan. Orang Melayu dia tak suka gocok-gocok, gaduh-gaduh. Dia kalau gaduh, dia tolak. Lepas tu, okey, paling kuat apa tampar sikit je. Tak ada nak bawa keluar parang ke, tarik rambut dan sebagainya. Puas hati kamu, tarik rambut pula. Boleh faham tak? Jadi dia tak sukakan kekerasan sebab itulah tak dapat apa? Sambutan. Alright, dapat jadi itulah dia serba ringkas. Very good question. Sebab apa? Okey, TK. Okey, TK apa benda yang TK? Apa yang maksud kamu TK? Mana yang kamu cakap TK? Dekat mana ada saya tulis TK ni? Mana tunjuk? Mana TK? Tanah Melayu. Oh, bukan TK ni kot. TM, Tanah Melayu. Alright. Okey, jadi PKI tu apa? Parti Komunis Indonesia. Senang je. Kalau dekat Malaya, PKM, Parti Komunis Malaya. Yang ni Parti Komunis Indonesia. Okey, very good question. Ada saya nampak. Okey, lepas tu, tapi PKM pun anti raja kerana kenapa mereka still sokong even PKM pun ganas? Very good question. Okey, kenapa mereka sokong PKM? Alright. Kalau kamu tengok yang ni tahun bila? Come on, tolong bagi tahu dengan saya. Very good question. Saya suka soalan tu. Kenapa mereka sokong PKM tak sokong PKI? Okey, 1920-an, betul Okey, 1920-an. Kita tengok 20-an. Okey, jadi pada peringkat awal PKM tak dapat sokongan juga. Betul? Tapi by the time yang PKI tak dapat sokongan, PKI dia bubarkan. Dia dah no more. Dan juga pengaruh dah tak ada dekat sini. Okey. Lepas tak dapat sokongan. Lepas tu berlaku Perang Dunia yang kedua. Bila berlaku Perang Dunia Kedua, daripada PKI dengan PKM, yang mana kekal sampai Perang Dunia Kedua? Come on.
Siapa yang kekal? Jadi PKM kekal. Jadi bila PKM kekal sampai Perang Dunia Kedua, ingat tak mereka akan jadi MPAJA? Mereka jadi MPAJA. Jadi bila Malayan People's Anti-Japanese Army, jadi pada waktu itulah orang kaum-kaum lain banyak join PKM. Faham tak? Orang Melayu, kaum India, kaum Cina yang tak komunis, okay, orang Iban, orang Melanau, semua join. Pasal apa dia join PKM? Bukan sebab mereka terpengaruh dengan fahaman komunis. Mereka pergi join PKM sebab nak angkat apa? Senjata nak lawan Jepun. Boleh kot? Jadi itu sebabnya orang join PKM, bukan untuk sokong, bukan semua untuk sokong, dia semua untuk lawan siapa? Jepun pada permulaannya. Tapi kemudian yang lepas perang tu, yang dia mengganas tu, jadi bila dia mengganas, membunuh tu, itu yang ramai orang yang join MPAJA tadi keluar daripada MPAJA. Boleh faham ya? Jadi itu yang terjadi ya. Alright, next. Okay, jadi PKI tak boleh angkat senjata ke? Mereka dah cuba angkat senjata dekat Pulau Jawa. Malangnya berjaya ke gagal? Gagal. Jadi dia dah tak nak buat dah dekat Malaya. Okay, so siapa yang nak screenshot, nak ambil, okay, nak tangkap layar, dipersilakan anda untuk tangkap layar. Okay, so yang ni bahagian yang pertama Okay, next. Seterusnya. Okay, jadi bila kita dah tengok yang ni tangkap wire. PKI buka cawangan dekat TM guna nama PKI ataupun bukan nama lain. Ya, dia guna nama PKI. Partai Komunis Indonesia. Alright, mungkin ada pula yang tertanya-tanya kan, kalau maksa boleh ke dia orang ni pakai nama Parti Komunis, Partai Komunis Indonesia. Okey, semua orang ingat tak bila kita nak merdeka? Bila kita nak merdeka, ingat tak kita pernah nak bergabung dengan Indonesia? Ingat tak yang kita pernah nak bergabung dengan Indonesia? Dia nak wujudkan Melayu Raya. Betul kan? Indonesia nak gabung dengan Malaya, nak merdeka sama-sama. Sebab pada waktu tu, orang Malaya dengan orang Indonesia, dia tak kisah sangat. Fahamnya? Dan juga keluar masuk pun dulu senang. Ibrahim Yaakob, very good, Cik Danish. Dan juga sebagainya. Okay? Dulu dia tak kisah sangat. Sekarang ni je. Kamu tengok cerita Piramli. Tengok cerita lama Piramli kan, tahun 60-an. Kan dialog Piramli dengan cakap bahasa Indonesia lebih kurang. Betul tak? Cuba kamu tengok. Sebab waktu tu pengaruh tu masih lagi sama je. Alright, next. Lepas tu, barulah kita fokus kepada apa? Kita fokus pada penubuhan. Masih pada 6.1 kan. Okay, jadi kita tengok, barulah kita fokus pada penubuhan apa yang kita panggil sebagai PKM ataupun Parti Komunis Malaya. Yang ini sejarah dia. Okay, jadi kita lihat dia secara umumnya dia mula pada 30 bulan April. Dia telah diwujudkan pada 30 April tahun 1930. Alright, ada tak siapa-siapa dalam ni yang lahir 30 April? Ada tak yang lahir 30 April? Ada ke tak ada?
Tak ada. Alright. Bukan kamu. Bukan, tak payahlah ngaku. Okay, so ada. Kalau siapa-siapa yang lahir 30 April, ingat ada. Okay, di mana kamu punya tarikh lahir sama dengan tarikh penubuhan, okay, PKM. Alright. Okay, jadi tarikh penubuhan PKM yang lebih memeranjatkan PKM ditubuhkan dekat mana? Kuala Pilah. Kuala Pilah dekat mana? Nogori 9. Jadi macam tak sangka, Pilah, okay, boleh dekat Nogori 9. Okay, jadi yang kita tengok, dia telah diwujudkan dekat Negeri 9 dan juga dia bergerak macam mana. Alright. So PKM untuk pengetahuan anda, mereka ni aktif melalui apa? Okay, dia masuk antara benda yang utama, mereka nak sebarkan dia fahaman, dia sebarkan melalui apa yang kita panggil sebagai Kesatuan Sekerja. Alright. So siapa tak tahu Kesatuan Sekerja? Okay, Kesatuan Sekerja. Okay. Pernah dengar tak ni? NUTP. Pernah dengar tak NUTP? Yang ni yang Kesatuan Sekerja Guru. Maksudnya cikgu-cikgu Malaysia. Lepas tu kemudiannya kamu pernah tak dengar NUBE? Okay, NUBE ni pula Kesatuan Sekerja Pegawai Bank. Orang yang kerja dengan bank. Jadi kalau katakanlah gaji sikit sangat ke apa ke, mereka ni akan perjuangkan. Boleh faham jadi mereka ni PKM ni bijak tau. Dia start dengan join dan juga dia menyertai kesatuan-kesatuan sekerja. Kesatuan pekerja Lombong. Majoritinya kaum apa pada waktu tu? Kaum apa? Pekerja Lombong biji timah. Kaum Cina. Jadi dia masuk, dia hantar ejen. Contohnya, okey, dia hantar seorang ejen masuk ke dalam tu, dia pun cuba sampaikan ideologi apa? Komunis. Dia cakap, Bruce, dia cakap, kita ni dapat gaji terlalu sikit, kita sepatutnya dapat gaji lebih tinggi. Kalau dekat China, dia cakap, kalau dekat China, bawah pemerintahan komunis, semua orang akan dapat gaji yang sama. Tapi kenapa supervisor kita gaji lebih kita sikit? Jadi jom perjuangkan rakyat. Perjuangkan hak kita. Faham tak? Jadi dia masuk ke dalam kesatuan sekerja. Lepas tu kemudiannya, dia buat apa pula? Dia masuk ke dalam pertubuhan. Bila dah masuk dalam pertubuhan, dia masuk pula sekolah. Okey, di mana kita lihat sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah malam yang macam saya dah terangkan tadi lah. Lepas tu kemudiannya dia turut masuk juga sekolah-sekolah mana? Sekolah-sekolah Cina. Sebab apa dia masuk sekolah Cina? Alright. So sebabnya kalau kita lihat, okey, dekat dalam sekolah-sekolah Cina ni, okey, dia buat apa? Okey, dia apa yang kita lihat, sekolah-sekolah Cina ni pada waktu tu tak dikawal oleh British. Saya ulang sekali lagi. Dia masuk ke sekolah Cina sebab sekolah Cina tak dikawal oleh British. Sebab itulah pernah dengar nama sekolah Cina kan? Okey. British bagaimana? Tak, maksudnya British tak kontrol Cik Akilah. Maksudnya tak ada undang-undang yang kawal sekolah Cina. Jadi sekolah Cina ni contohnya kalau kamu dengar sekolah macam sekarang ni antara sekolah jenis sekolah menengah jenis kebangsaan Hualian. Maksudnya yang asaskan tu Hualian. Lepas tu mungkin ada pula SJKC Chonghua. Jadi yang asaskan tu Chonghua. Boleh faham Jadi dia persendirian. Jadi mereka ni masuk, lepas tu dia sebarkan ke dalam sekolah-sekolah Cina. Alright, sekolah India tak ada. Sekolah Tamil tak ada. Alright, dapat Okey, lepas tu kemudian sebab dia orang ni sampaikan dalam bahasa Cina kan. Okey, lepas tu kita tengok pula yang ni waktu permulaan. Alright, maksudnya yang ni kiranya boleh kita cakaplah, yang ni boleh dikatakan kiranya perjuangan pergerakan dia pada peringkat apa? Awal. Okey, lepas tu kita tengok pula tahun 1941-45. Jadi antara 1941 sampai ke tahun 1945, apa yang mereka ni buat? Mereka mulalah bekerjasama dengan siapa? British. Okey. So, PKM dia kerjasama dengan British. Di mana kalau kamu lihat dia kerjasama dengan British, apa sebab? Untuk lawan siapa? Jepun. Jadi PKM kerjasama dengan British, tujuan dia untuk lawan pihak Jepun. Jadi ada pula yang cakap, alah sir, betul ke apa yang saya cakap ni? Ke saja buat cerita ke? Tak betul ke? Tak betul ke? Tak tidak ke? Okey, tak apa. Saya tunjuk, saya terima kalau kamu rasa macam
Okey, betul ke dia punya perjuangan dia? Alright. Sila tengok gambar ni. Okey, kamu nampak tak gambar tu? Okey, nampak gambar yang duduk dekat kereta tu, gambar ramai tu? Okey, kamu boleh baca tak? Nampak tak yang caption pada gambar tu? Semua nampak tak caption pada gambar tu? Boleh baca ke tak boleh baca? Jadi kalau kamu lihat dekat situ, apa yang dituliskan situ, itu pegawai British duduk tangkap gambar sekali dengan siapa? MPAJA. Dia orang duduk, maksudnya dia pernah bekerjasama sekali. Okey, maksudnya bukannya dia main-main lah. Dia memang buat sungguh-sungguh. Okey, dan kemudiannya, okay, kita kena tahu pula yang, alright, okay, antaranya Chin Peng. Okey, kamu nampak tu Chin Peng tu? Sila baca statement kat bawah tu. Chin Peng yang akan mengetuai PKM kan? Alright. Dia terima apa daripada British tu? Dia terima apa? Ingat, atas sumbangan dia sepanjang 41 sampai ke tahun 1945. Alright. Maksudnya mereka ni dan juga kemudiannya senjata dan juga sebenarnya semuanya ni. Okey, ni okey, senjata yang British bagi kepada mereka. Okey. Lepas tu kemudiannya kita tengok pula. Okey, nampak? Ini okey, ini Lord Louis Mountbatten. Kamu tengok ni. Kamu nampak tak bendera yang dekat belakang tu? Ada tak bendera komunis dekat belakang tu? Maksudnya ini perayaan, okey. Perayaan apa? Maksudnya meraihkan kemenangan terhadap Jepun. Maksudnya British sekali dengan PKM ni. Celebrate together. Maksudnya they were friends. Faham eh? Maksudnya pernah. Jadi apa bukti dia? Ya. Mereka pernah berkawan. Itu contohnya. So Jepun kalah. Ya. Okay, they were friends. Okay, jadi kita lihat kat situ PKM kerjasama dengan British lawan siapa? Lawan Jepun. Jadi macam mana? Jadi PKM dia PKM dia bentuk satu pasukan yang dipanggil sebagai MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army. Jadi kalau sebut PKM, sebut MPAJA, orang yang sama. Nama dia je beza. Okay? Lepas tu dalam masuk negara kita, lepas tu tak letak bendera kita. Okay, kamu kena faham apa benda tau. Dia letak bendera British tu maksudnya bendera kita lah. Kamu tak boleh marah. Okey, dapat tak? Okey, jadi kan British dan China banyak di tanah Melayu. Kenapa kita jarang jumpa orang Malaysia kacukan British China? Okey. Kenapa kita jarang jumpa kacukan British China? Ada. Okey, ada tapi cuma tak ramai lah kot. Okey, next. So, lepas tu PKM kita tengok MPAJA dan juga apa dia? Mereka terima. Jadi, dia terima bantuan apa? Terima senjata. Okey, lepas tu kemudiannya dia terima latihan. Lepas tu kemudiannya British bagi apa lagi? Okey, perubatan. Lepas tu dia bagi pula bantuan dari segi kewangan. Jadi dia bagi bantuan-bantuan ni macam mana kalau kamu lihat ya, macam mana pula kalau maksud macam mana dia orang sampaikan bantuan-bantuan tu kan. Okey. Jadi untuk pengetahuan anda, bantuan-bantuan tu disampaikan melalui ini. Ini cara dia sampaikan bantuan. Naik apa? Yes. Okey, bukan sekadar kapal selam. Dia hantar barangan-barangan tu ke kapal selam. Jadi melalui siapa? Okey, melalui ini yang kita pernah belajar. Nampak? Force 136, lepas tu ada Wataniah Pahang, lepas tu kemudiannya Force 136 Kedah. Maksudnya semua yang menentang Jepun tu, dia orang semua bekerjasama dengan British. Alright. Bagi latihan apa? Latihan taktik lah, taktik perang macam mana nak tewaskan Jepun, British aja. Alright, dapat Wataniah ni askar kiranya macam askar part time. Wataniah ni part time. Okay, next. Okay, Cik Luqman Hakim, link ke grup Telegram kepada saya punya bio dekat Instagram. Beli buku tu dekat mana? Allah. Saya dah lupa lah, dah lama saya beli buku ni. Alright, so tengok tajuk buku tu. Okay, lepas tu kemudiannya tengok nama penulis dia. Kamu Google sendiri. Kok dekat Shopee ke ada jual ke, kamu beli lah. Kalau ada Okay, next. Seterusnya. Buku memang menarik. Cuma kita dia tak nak baca. Okay, saya tak faham lah tiba-tiba apa kena-mengena dengan Jepun. Alright, so saya jawab soalan Cik Ahmad. Okay, Cik Ahmad tanya, saya tak faham kenapa tiba-tiba ada kena-mengena dengan Jepun. Senang je. Merujuk pada pepatah orang putih. The enemy of my enemy is my friend. The enemy of my enemy is my friend. Faham? Okay. Siapa musuh Jepun? British. Okay, lepas tu pun PKM pun musuh dengan Jepun. So, British kerjasama dengan PKM lawan siapa? Lawan Jepun. Faham ya? Jadi maksudnya British tak suka PKM, PKM tak suka British. Dia pun jumpa. Bro, macam ni. Gua tak suka lu tak suka gua. Bro, gua setuju, lu pun tak suka, gua pun tak suka. Apa kata kita ada dua-dua, kita tak suka dengan Jepun. Jadi bro, high five. Jadi high five, jom kita tembak dia dulu. Lepas kita dah tembak dia, kita gaduh balik. Faham tak? Macam tu lah. Kan lepas perang dia gaduh balik. Right? Pelik itulah politik antarabangsa. Next, seterusnya. Jadi sikit lagi. Jadi itu yang kita tengok selepas perang. Yang ni waktu ni. Yang ni permulaan. Lepas tu kemudiannya kita tengok pula berlakunya apa
selepas Perang Dunia yang Kedua. Okey, lepas Perang Dunia yang Kedua. Boleh sikit je lagi. Okey, di mana dekat dalam selepas Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? Alright, jadi bintang 3, alright. MPAJA keluar dari hutan. Saya faham ya. Yang ni yang ramai orang confuse, alright. Di mana bila dia keluar tu, dia gelarkan diri dia sebagai bintang 3. Ini yang menyebabkan ramai pelajar tanya dengan saya, "Sir, saya tak faham. Apa itu PKM? Lepas tu apa itu MPAJA? Lepas tu apa itu bintang 3?" Jawapan dia semuanya sama. Semuanya sama. Cuma dia tukar nama. Ingat tak yang kita belajar tadi? Penting tak untuk tukar nama untuk orang sokong? Pentinglah. Pentinglah. Okey, kenapa perlu tukar nama? Mereka pun bila tamat perang, ini gambar pertama dalam sejarah. Ini gambar pertama yang menunjukkan mereka ni keluar dari hutan. MPAJA keluar dari hutan, dia tukar nama dia, dipanggil diri mereka sebagai bintang 3. Sebab apa? Nak dapatkan sokongan orang Melayu, kaum Cina, kaum India. Jadi dia letakkan nama bintang 3. Dia dah tak panggil diri dia sebagai apa? MPAJA atau PKM. Alright, okay. Jadi apa benda bila dia keluar je, dia buat keganasan. Alright, antara keganasan. Okey, Cik Akhirat ni bintang 3 jahat sangat ke? Saya tunjuk satu gambar, boleh? Ini antara kejahatan yang dia buat. Kamu nampak budak perempuan tu? Nampak budak perempuan tu yang botak tu, budak perempuan tau. Yang tergantung tu, kalau kamu tengok, itu bapak dia. Yang tergantung tu mayat bapak dia. Alright? Jadi buku in English ya. Kamu tahu apa ini buat? Dia botak kan budak perempuan, kanak-kanak, dia botakkan budak perempuan tu. Lepas tu sebab bapak dia tak nak bagi maklumat, alright? Jadi dia nak seksa. Dia ambil guni. Kamu tahu guni guni kain tu, macam guni bawang tu, mereka masukkan sarang kerengga dekat dalam tu. Sarang kerengga, sarang semut ke, okey, masukkan dekat dalam tu. Lepas tu mereka tutup kepala budak perempuan tu, ikat dekat sini. Budak perempuan tu buta sampai meninggal dunia. Faham tak? Buta. Siapa punya kerja? Inilah punya kerja. Bintang 3 yang keluar, kaum Cina. Jadi dia bunuh tak kira kaum sebenarnya. Jangan cakap, oh bintang 3 ni menggana bunuh Melayu. No, dia bunuh semua kaum. Apa salah budak tu? Sebab bapak dia tak nak bagi maklumat. Itu sahaja. Jadi itu keganasan dia. Alright. Jadi kenapa? Sebab dia nak balas dendam. Alright. So itu yang kita tengok, MPAJ pun keluar daripada hutan. Okey, dan kemudiannya kenapa dia buat Okey, mereka ni bunuh dan seksa. Okey, bunuh dan seksa. Okey, mereka yang pernah ataupun yang dituduh bersubahat dengan Jepun. Itu bapa perempuan tadi, budak perempuan tu. Okey, bunuh dan seksa. Okey, mereka yang pernah ataupun yang dituduh bersubahat dengan Jepun. Itu bapa perempuan tadi, budak perempuan tu dituduh bersubahat dengan Jepun. Jadi tak nak bagi maklumat. Bersubahat dengan Jepun. Jadi itu yang kemudiannya mereka ni balas dendam sebenarnya keluar untuk bagi untuk balas dendam. Okey, itu yang kemudiannya apa yang kita tengok alright. Jadi PKM bergerak. Tetapi PKM kemudiannya apabila dah terlalu kuat sangat pengaruhnya, menyebabkan dia masuk ke dalam apa? PMFTU. Alright.
Jadi dia masuk ke PMFTU, itu Pan Malayan Federal Trade Union. Okey, pernah dengar tak nama ni? Pernah dengar tak PMFTU? Come on. Tak pernah dengar? Alright, pernah. Okey. Pan Malayan Federal Trade Union, kesatuan kerja paling kuat dekat Malaya. Dia masuk dalam tu untuk mempengaruhi ramai